Saya jemput Tuan Su Kiong Siong. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Soalan saya nombor 4. Ya, sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertuan. Terima kasih kepada sahabat saya. Kerajaan Malaysia bersimpati di atas apa yang berlaku terhadap etnik Rohingya yang ditindas dengan kejam dan dinafikan hak kewarganegaraan oleh kerajaan Myanmar. Gelombang keganasan yang terbaru terhadap etnik Rohingya sejak 25 Ogos 2017 sehingga hari ini menyebabkan kira-kira lebih 500,000 orang etnik Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh bagi mendapatkan perlindungan. Sebagaimana yang semua sedia maklum, dari segi polisi, kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf status pelarian, termasuklah bagi etnik Rohingya, memandangkan Malaysia bukan negara pihak kepada Konvensyen mengenai status pelarian 1951 dan Protokol 1967. Di kalangan negara ASEAN, hanya Filipina dan Cambodia yang merupakan negara pihak kepada Konvensyen dan Protokol tersebut. Pada dasarnya, Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNSCR yang memberikan status pelarian dan mengeluarkan kad UNSCR adalah bertanggungjawab bagi menguruskan hak ehwal pelarian seperti sara hidup, kesihatan, tempat tinggal, keselamatan, makanan dan pendidikan dalam tempoh tinggal sementara di Malaysia. Seterusnya, menguruskan segera penghantaran pelarian termasuk etnik Rohingya kepada negara ketiga atau pulang ke negara asal. Perlu ditegaskan bahawa kad UNSCR yang dikeluarkan oleh pihak UNSCR bukanlah merupakan suatu dokumen perjalanan yang sah dan bukanlah merupakan satu permit bekerja, pasport antarabangsa atau lesen memandu untuk pelarian ini termasuk etnik Rohingya untuk bekerja di Malaysia. Terdapat juga kad UNSCR yang dikeluarkan kepada warga asing dari seluruh dunia oleh UNSCR. Secara prinsipnya, segala perbelanjaan mereka di sini adalah ditanggung oleh UNSCR. Ini termasuklah penghantaran pelarian Rohingya bagi penempatan keluar negara ketiga yang ditanggung oleh UNSCR dan International Organization of Migration. Namun demikian, atas dasar kemanusiaan, kerajaan Malaysia membenarkan pelarian yang telah diberikan status perlindungan antarabangsa oleh UNSCR untuk tinggal sementara waktu di Malaysia sebelum mereka dihantar pulang ke negara asal atau ditempatkan di negara ketiga. Ini termasuklah etnik Rohingya yang telah diberikan status pelarian oleh UNSCR. Malaysia terpaksa menanggung pelarian ini kerana pihak UNSCR gagal memberikan perlindungan yang sepatutnya. Langkah yang telah diambil dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan dalam menguruskan etnik Rohingya yang diberikan kad UNSCR ini antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, mewujudkan satu pasukan petugas bersama Joint Task Force antara kerajaan dan dengan UNSCR yang diselaraskan oleh Kementerian Dalam Negeri bagi menangani isu-isu semasa berkaitan pelarian termasuk etnik Rohingya seperti pendidikan, kesihatan, sara hidup, penghantaran pulang ke negara asal, penempatan ke negara ketiga, semakan semula status bagi pengesahan kelayakan status pelarian, tahap keselamatan kad UNHCR dan sebagainya. Yang keduanya, melaksanakan projek perintis kebenaran bekerja untuk pemegang kad UNHCR etnik Rohingya di sektor perkilangan dan peladangan untuk tempoh 3 tahun. Projek perintis ini memberi ruang kepada etnik Rohingya yang memegang kad UNHCR untuk menyara kehidupan melalui pekerjaan sah dan sekaligus dapat mengekang mereka daripada terlibat dengan aktiviti jenayah dan sosial. Yang ketiga, melaksanakan Proof of Concept Project Tracking Refugees Information System TRIS bagi pendaftaran maklumat biometrik ke atas semua pelarian termasuk pelarian Rohingya bagi memastikan kerajaan mempunyai semua maklumat biometrik tersebut untuk tujuan pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang. Pihak UNHCR akan memberikan kerjasama kepada kerajaan bagi pelaksanaan projek tersebut. Yang keempat, bekerjasama dengan kerajaan asing yang telah menyatakan kesediaan untuk membantu kerajaan Malaysia untuk menguruskan isu pelarian termasuk pelarian etnik Rohingya melalui bantuan kewangan untuk peningkatan kesihatan, pendidikan dan kemahiran pelarian etnik Rohingya yang berada di Malaysia.
Yang kelima, meneruskan pemberian beberapa kemudahan yang selama ini diberikan kepada semua pelarian yang memegang kad UNHCR termasuk Rohingya. Kemudahan tersebut ialah potongan harga charge di hospital dan klinik kerajaan sebanyak 50% berbanding dengan warga asing yang lain, dan benarkan akses kepada pendidikan asas bagi anak-anak pelarian etnik Rohingya di pusat-pusat pembelajaran swasta. Terima kasih. Ya, Ibu Timur. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih ke kerajaan atas langkah-langkah yang diambil untuk menangani masalah pelarian Rohingya ini. Namun begitu, sebagai salah satu anggota ASEAN, Malaysia adalah committed kepada polisi non-interference dalam hal-hal dalaman, itu dasar tak campur tangan. Akan tetapi, atas dasar kedemokrasi dan keperimanusiaan, adalah jelas seperti dalam isu pelarian Rohingya ini, prinsip ini adalah susah untuk dipertahankan. Dan langkah perlu diambil seperti mana yang telah dijalankan oleh kerajaan Malaysia untuk menangani masalah ini, dan ia adalah jelas bercanggah dengan prinsip non-interference. Okay? Jadi saya nampak jelas kerajaan Malaysia sekini sanggup mengambil pendirian yang berlainan dan bercanggah dengan prinsip non-interference of ASEAN dan dalam isu demokrasi dan juga human right seperti dalam kes ini. Jadi soalan saya, adakah pendirian ini yang mana kami sanggup mengambil langkah yang bertentangan dengan prinsip non-interference juga akan terpakai di dalam kes-kes pelarian yang lain dan bukan sahaja dalam kes Rohingya ini? Yang berhormat, seperti yang kerajaan telah jelaskan, non-interference ini adalah negara dia. Tetapi sekarang ini masalahnya, dia kejar orang dia datang ke negara lain. Kita masalahnya sebab orang Rohingya ni datang ke Malaysia. Kalau dia nak melakukan sesuatu di negara dia, statement kita berlainan. Sekarang kita terpaksa menanggung kos dan juga lain-lain lagi di atas kekejaman yang dilakukan oleh kerajaan mereka. Sekarang kalau dia lakukan di negara dia tak apa, sekarang dia kejar keluar. Sekarang dia kejar keluar, datang ke Bangladesh dengan Malaysia. Negara lain tak banyak yang menerima. Jadi kita kena keluar kenyataan berhubung dengan perkara ini, iaitu di atas dasar kemanusiaan. Malaysia bagi perhatian dalam masa yang sama, kita juga memperjuangkan nasib orang Rohingya yang telah dikejami. Kita tak boleh jawab perkataan itu seolahnya kalau orang datang dalam keadaan mereka diseksa dengan kejam dan dibunuh oleh negara yang berkenaan, kita tak interfere. Memang kita tak interfere negara dia. Tapi dia ada bawa sekarang ni masalahnya dibawa ke negara kita. Kalau masalah itu berada di negara dia, itu cerita lain. Tapi sekarang ni kerajaan melihat bahawa oleh kerana masalah itu telah dibawa kepada negara kita, jadi kita kena keluarkan kenyataan. Dan kenyataan kerajaan itu yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri dan Perdana Menteri dan juga Menteri Luar, itulah kenyataan resmi kerajaan di atas dasar kemanusiaan. Malah kerajaan juga telah mengumumkan bahawa kita akan membina hospital sementara di negara Bangladesh untuk membantu orang Rohingya yang dikejami. Kita kena ingat bahawa kemanusiaan itu nombor satu dalam kehidupan. Kalau kita ada sifat ni, maka kita bukan lagi manusia lah. Terima kasih. Ya, Yang Hormat Sik. Yang Dipertua, terima kasih. Ini berkenaan dengan keganasan. Di Malaysia terdapat lebih kurang 56,000 pelarian etnik Rohingya ada memegang kad UNHCR. Dan yang membimbangkan ialah ada laporan yang mengatakan bahawa ISIS menawarkan $2,000 serta makanan kepada kamp pelarian di Lebanon dan Jordan. Perkara ini boleh berlaku kepada pelarian Rohingya di Malaysia. Yang Mohd Menteri, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam memastikan pelarian etnik Rohingya ini tidak terlibat dalam kegiatan keganasan? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Nombor satu, saya ingin menyatakan bahawa di sini bahawa mereka tidak terlibat dengan apa yang telah Yang Berhormat sebutkan tadi. Tapi saya nak betulkan angka Yang Berhormat. Sekarang ni kita ada 62,153 orang
orang Rohingya yang mendapat kad UNHCR. Tapi seluruh member 132,719 orang. Jadi UNHCR ni bukan saja keluarkan kad kepada orang Rohingya, tetapi kepada orang lain daripada member. Kita hal yang tu kalau ditanya saya tak faham. Tapi walaupun daripada member saja 132,719 orang dan orang Rohingya hanya 62,153 orang. Dan kita sentiasa memastikan supaya tahap keselamatan negara ini berada di tahap yang terbaik. Ya? Jadi untuk maklumat yang berhormat, apa yang berhormat telah sebutkan itu insya-Allah tidak berlaku di negara ini. Walaupun kita mengambil langkah yang sewajarnya supaya tidak berlaku.